Hai, Assalamualaikum semua. So, Alhamdulillah kita dah masuk bulan Ramadan. So, waktu bulan Ramadan kita perlu berpuasa. Puasa dan juga ubat kencing manis. So, apa yang perlu kita buat? Banyak soalan yang akan bermain dekat fikiran kita. Ubat kencing manis waktu bulan Ramadan kita boleh ambil macam biasa ke? Insulin kita perlu cucuk macam biasa ataupun ada adjustment yang perlu dibuat? Dan juga kalau saya makan ubat kencing manis waktu bulan Ramadan ni, bahaya tak untuk diri kita sendiri? Untuk takut ada hypo, gula darah rendah ke? Jom kita bincangkan. Okey, untuk yang the first part, saya akan terangkan mengenai adjustment yang perlu dibuat untuk OHA ataupun ubat kencing manis yang berbentuk biji. Yang pertama adalah Baguanide ataupun kita panggil Metformin. Metformin kita ada dua jenis, normal Metformin dan juga Metformin ERS, standard release. Untuk Metformin tak ada perubahan yang perlu dibuat. Contoh, ada makan normal Metformin 2 biji pagi, 2 biji malam. So 2 biji pagi tu makan waktu sahur, 2 biji malam tu makan selepas berbuka puasa. Macam untuk Metformin ER, contohlah anda makan 4 biji waktu malam. So makanlah 4 biji ini waktu malam selepas berbuka puasa. Yang kedua, sulfonylurea ataupun contoh dia glycoside. Glycoside pun kita ada dua, which is glycoside normal dan juga MR. Untuk glycoside normal ada perubahan yang perlu dibuat. Saya bagi contoh supaya senang faham. Contoh, dos glycoside normal anda adalah 80 mg BD, 80 mg 2 kali sehari. Maksudnya 80 mg pagi, 80 mg malam. So apa yang anda perlu buat adalah untuk dos sahur anda perlu reducekan by half the dose untuk elakkan hypoglycemia di siang hari. Waktu berbuka maintain the normal dose. Untuk glycoside MR, anda hanya perlu switch timing sahaja. Contoh, maksudnya anda makan 4 biji waktu pagi. So anda kena tukar daripada pagi anda makan waktu lepas berbuka. Maksudnya sebelum Ramadan makan waktu pagi. Waktu Ramadan anda kena makan waktu lepas berbuka. Yang ketiga, DPP-4 inhibitor ataupun contoh dia adalah saxagliptin, vildagliptin, sitagliptin. Okey, untuk ubat ni dos dia tak berubah, hanya kena switch timing je. Daripada pagi tukar timing dia kepada after iftar. Maksudnya selepas berbuka lah. Contoh sebelum ni anda makan dia pagi, so waktu bulan Ramadan anda kena makan dia selepas berbuka puasa. Yang keempat, sodium glucose transporter 2 inhibitor ataupun contoh dia empagliflozin. Untuk empa dia sama juga, dia tak ada perubahan daripada segi dos tapi ada perubahan daripada segi timing. Contoh anda sebelum ni makan waktu pagi, so sekarang anda kena switch timing dia kepada after berbuka. Maksudnya makan dia selepas berbuka puasa, bukan waktu sahur, okey? For the second part, kita akan cakap tentang insulin. Adjustment yang perlu dibuat untuk insulin. Basically, kita ada 3 jenis insulin. Yang pertama adalah basal insulin yang kita guna untuk kawal gula kita waktu kita tengah tidur ataupun waktu malam lah. Yang kedua, kita ada prandial insulin yang kita guna untuk kawal gula kita between meal kita. Yang ketiga adalah premix insulin. Premix insulin adalah combination of prandial dan juga basal insulin. So dia guna untuk kawal dua-dua sekali lah, untuk malam boleh dan between meal pun boleh juga. Yang pertama, kalau korang ambil basal insulin, maksudnya korang cucuk 1 kali sehari sahaja. Maksudnya basal insulin biasanya contoh dia adalah Insulata, Insugen N, Glargine, Levemir. Okey, itu adalah contoh-contoh basal insulin. So kalau korang cucuk 1 kali sahaja, daripada segi timing takkan berubah. Korang boleh cucuk macam biasa saja. Contoh kalau korang cucuk waktu malam 30 minit sebelum tidur, korang boleh maintain saja waktu tu. Ataupun kalau korang nak cucuk after iftar pun boleh. Tapi dos mungkin akan ada perubahan. Korang boleh reducekan dos korang by 15 to 30% kalau korang ada risk of hypo waktu puasa, waktu siang tu. Okey? Kalau korang ada risk of hypo, korang boleh reducekan dose of insulin korang by 15 to 30%. Yang kedua adalah premix insulin, yang maksudnya korang cucuk premix insulin 2 kali sehari. Okey, untuk premix insulin ni dia macam confused tau. Sebab apa? Korang kena reverse kan dos. Contoh, reverse tu adalah okey,
dos yang biasa korang ambil pagi, korang kena reversekan dia pergi kepada waktu iftar, waktu berbuka. Dan dos yang biasa korang ambil malam, korang kena reversekan dia pergi waktu sahur. Dan dos yang waktu sahur tu pula, korang kena reducekan dos tu by 20 to 50%. 20 ke 50% korang kena reducekan dia. Faham tak? Saya bagi contoh. On normal day, dalam waktu biasa, bukan berpuasa lah, korang cucuk 20 unit pagi, 10 unit malam. So dalam waktu bulan Ramadan, untuk iftar, untuk waktu berbuka, korang kena cucuk 20 unit. Sebabkan kan dia switch kan. So waktu pagi, sebelum ni korang biasa cucuk 20. So maksudnya waktu puasa, waktu iftar yang korang kena cucuk 20. Untuk dos sahur pula, korang kena cucuk 10 kan, sebab dia reverse kan. And waktu sahur pula, korang kena cucuk 10. Lepas tu korang kena reducekan pula, kurangkan pula dos tu by 20 to 50%. So maksudnya contoh, korang cucuk sebelum ni 10. So waktu sahur korang kena cucuk 5 lah kalau korang nak reducekan dos by 50%. Tapi dose reduction ni, berapa persen yang korang nak reduce ni biasanya depend dekat badan korang sendiri. Dan korang kena berbincang dengan doktor lah berapa dos yang perlu korang kurangkan waktu bulan Ramadan. Faham tak? Saya harap sangat korang faham dengan explanation Zai. Yang ketiga, kalau korang cucuk basal bolus, maksudnya satu hari 4 kali sehari korang cucuk. Yang siang ni 3 kali, malam 1, sebelum tidur korang cucuk 1 kali. So kalau untuk basal bolus ni, so kalau contoh korang cucuk 8 unit 3 kali sehari dan 10 unit sebelum tidur, 4 kali lah total kan. So untuk dos yang pagi, sahur, lunch dengan dinner. Okey, waktu sahur ni dos dia korang boleh maintainkan. Contohnya 8 unit korang cucuk. So waktu sahur pun boleh cucuk 8 unit juga. Tapi mungkin korang perlu reducekan dos dia kalau korang ada risk ataupun korang memang akan dapat hypo waktu siang ni. And waktu lunch, korang jangan cucuk insulin. Korang kena skip the dose untuk lunch. Sebab kita kan cucuk insulin yang waktu siang ni 30 minit sebelum makan. So kalau korang tak makan, korang tak payah cucuk insulin waktu lunch. Faham tak? Okay? Kalau untuk dinner pula, korang cucuk after berbuka and maintain the dose. And sometimes ada certain patient yang diorang perlu increasekan dose dia depend on food intake yang korang makan tu tau. Okay? Tapi semua benda ni, dose reduction, dose increase, semua ni kena discuss balik dengan doktor. Okay? And waktu malam, korang boleh cucuk macam biasa saja. Korang boleh cucuk 30 minit sebelum tidur lah, sama macam biasa. Dan dose reduction may be needed kalau korang ada risk untuk hypo waktu siang tu. Okay? Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa Zai tak habis cakap kalau korang hypo, kalau korang ada risk untuk hypo, kurangkan dos. Macam mana korang nak tahu kan macam korang hypo ke tak? Sebab puasa, kita mana boleh determine kan kita nak hypo bila. So, sebab itulah penting untuk korang training dulu diri korang berpuasa sebelum bulan Ramadan. Okay? Maksudnya korang kena test dulu badan korang. Sebab benda ni kan semua depend kat badan kita. So, maksudnya sebelum bulan Ramadan, korang cubalah puasa. Korang training diri korang puasa. And contohlah korang rasa diri korang okey je, so korang tak reduce pun dos. Contohlah korang cucuk 1 kali sehari je waktu malam. And korang rasa diri korang okey, korang tak reduce pun dos waktu malam. Okay? So tiba-tiba pagi esoknya tu korang dapat hypo. And korang kena buka puasa lah. So the next day yang korang nak training lagi diri korang tu, korang tahu, oh saya ni tak boleh ni kalau tak reducekan dos waktu malam. Kalau tak reduce dos, saya akan dapat hypo. So korang boleh prepare tau mental dengan physical korang. So the next day tu korang testing lah, korang reduce dose by 15% contohnya, yang dose malam tu kan. So esok tu korang tengok pula ada hypo ke tak. Kalau tak dapat hypo by reduction the dose by 15%, so maksudnya benda tu works untuk korang. Faham tak kat sini? So korang kena testing badan korang juga. Korang tak boleh expect korang terus bulan Ramadan and korang terus nak puasa macam biasa. Korang kena ada effort sikit prior to Ramadan tu. Korang nak kena buat apa dengan diri korang. Okay? Dan apa dia kriteria yang membolehkan korang membatalkan puasa korang? First,
kalau bacaan gula korang kurang daripada 3.3 bila-bila masa saja waktu korang tengah berpuasa, so tu korang kena batalkan puasa korang. Korang dibenarkan untuk membatalkan puasa korang, okey? Sebab itu akan memudaratkan diri korang sendiri. Yang kedua, kalau bacaan gula korang kurang daripada 3.9 dalam masa 1 jam yang pertama yang korang puasa tu, terutama untuk orang yang ambil insulin ataupun orang yang ambil sulfonylurea ataupun contoh dia glycoside normal ataupun glycoside MR. Yang ketiga, kalau korang tak ada bacaan gula pun, tapi kalau korang ada symptom of hypo, contoh symptom of hypo ni tiba-tiba korang rasa macam berpeluh-peluh, korang rasa pening, like headache, nak pening, nak pingsan ni, korang rasa berdebar-debar, korang dah start shaking, tremor dah. So tu adalah symptom of hypo, korang dibenarkan untuk membatalkan puasa korang, okey? Keempat, kalau bacaan gula korang lebih daripada 16.7 ataupun korang ada symptom of dehydration, tu pun korang boleh batalkan puasa korang. Okay, last kali saya nak sharekan dengan anda semua tips macam mana korang nak elakkan hypoglycemia. Pertama, sahur. Sahur ni sangat penting, jangan skip sahur. Dan kalau boleh korang ambil sahur ni selewat-lewat yang boleh. Contohnya, selagi sebelum imsak tu, minumlah air, makanlah apa-apa pun untuk dapatkan tenaga. Yang ketiga, waktu sahur ni jangan makan benda yang masin sebab kita nak prevent dehydration waktu siang tu. Yang keempat, waktu berbukalah seawal yang boleh, jangan delay waktu kita berbuka tu, jangan lewat-lewatkan berbuka, dalam Islam pun kata tak baik kan. So yang kelima, kalau boleh waktu exercise, memanglah exercise tu penting, tapi kalau boleh elakkan exercise yang heavy waktu daytime lah, waktu tengah berpuasa tu. Dan disarankan untuk melakukan aktiviti exercise 1 hingga 2 jam selepas berbuka puasa untuk elakkan hypoglycemia. Okey? So tu saja untuk video kali ini. Semoga video ini membantu anda semua dan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, komen dan share video ni, okey, dengan family members korang. So bye bye. Assalamualaikum semua.